Saya dah boleh record. Thank you. AF. Inverse transform of F1. Saya tak nak tulislah S panjang sangat. So tambah dengan ataupun tolak B of inverse transform of F2. So saya boleh buat asing-asing. Sebab apa? Sebab dia adalah linear operation. Dan saya juga nak ingatkan, contohnya kalau saya ada inverse Laplace transform, kalau saya ada S minus A, so dia sama dengan e to the at, f of t. So kita keluarkan exponential function. Kemudian kalau saya ada inverse function, saya ada 1 per S plus A kuasa N tambah T. So awak boleh expect yang ni adalah S plus A, dia akan jadi e to the minus AT. So ini tambah, sini jadi. Be careful with the sign, ni tambah, yang ni jadi tolak, ini tolak, tambah. Okay, so this is equals to T to the N divided by N factorial. So yang ni pun kita dah derive hari tu, sebab apa? Sebab awak ingat yang T to the N for Laplace transform adalah N factorial over Sn plus 1. So ini adalah N. Dan kalau saya ada L of inverse transform T to the N, e to the at, so dia akan jadi N factorial bahagi dengan S plus A to the N plus 1. So dia pusing-pusing macam tu je. Alright. So kalau kita ke agenda kita pada hari ini, iaitu partial fraction. Partial fraction awak dah belajar, tapi yang bagusnya dalam kes ni, kita tak perlu risau tentang long division sebab kita tidak akan melibatkan long division. Contohnya apa maksudnya? Partial fraction dia adalah polinomial. So katakan kita ada quotient polynomial of S sama dengan N of S divided by D of S, N for numerator and D for denominator. Okay, so apa ni? Rational function. Rational function. So apa yang penting dekat sini adalah degree of N is less than degree of D. Yang ni penting. In our case, dia boleh juga sama. Let's say this is case 1. Case 1, degree N sama dengan degree of D. So yang ni tak ada, yang ni tak perlu apa? Yang ni tak ada masalah. So apa contohnya kalau saya ada X kuasa 2. Example. X kuasa 2. So degree yang sama. So dia akan jadi 1. Nisbah yang sama. Okay, kalau contohnya kalau saya ada X kuasa 2 tambah 1 bagi dengan X kuasa 2. Ini adalah degree yang sama. So dia akan dapat 1 tambah 1 per X kuasa 2. Okay, so yang kita nak adalah yang bahagian sini. Okay, tapi dalam Laplace transform, yang bagusnya, itu yang saya nak tekankan, dia tidak ada yang ni. Dia tak ada. Sebab apa kalau awak tengok dalam Laplace table yang saya dah upload hari tu pun, dia tak ada Laplace transform dapatnya 1. Seingat saya lah. Kalau ada pun, cuba tengok baiklah kalau ni. Mungkin saya lupa ke. Okay, tapi seingat saya macam itulah. Dia selalunya quotient. Dia dalam bentuk pecahan irrational ratio. Pecahan dia tak wajar. Pecahan yang wajar ke? Pecahan tak wajar. Pecahan yang wajar. Rational function.
Sebab yang irrational tu dia lagi besar kan. Okey, dan juga kalau saya ada less, equal ataupun dia lebih besar daripada degree of D, so yang ni kena guna, kes nombor 2, kena guna long division. Tapi yang ni dalam kes untuk calculus 1, which is not in our case. So yang ni kita akan fokus kepada yang bahagian sini saja. So awak tak perlu risau untuk long division. Okey, contoh. Kalau saya ada find L inverse for S plus 5 over S squared minus 2S minus 3. Dalam so saya nak reducekan dia punya fraction ni kepada partial fraction supaya nanti saya boleh tengok dia punya form dan kita boleh guna table ataupun kita boleh guna apa yang awak ingat untuk Laplace transform. Okey, contoh saya buat, saya ambil yang bahagian dalam dulu. I just pick the inside. Yang ni kita buat last. So number 1, step 1 is do partial fraction. Okay, S tambah 5. S kuasa 2, tolak 2S, tolak 3. So kalau saya factorize, akan dapat S ni 2 dan 3 negatif 2 tambah 1. So negatif 2 pula. Negatif 3 tambah 1. So okay, so macam biasa, tak apa, mungkin sebagai ada yang dah terror tu tak ada masalah lah. Cuma mungkin saya nak tunjukkan macam mana kalau awak tunjuk cara yang mungkin yang lebih singkat sikit. S tolak 1, S tolak 3. S tolak 3 tambah dengan B over S plus 1. So yang ni case apa? Yang ni adalah case nama dia distinct linear factor. Maksudnya apa? Dia punya factor ni, yang ni linear, S yang ni adalah linear. Sebab apa dia kuasa 1? Yang ni juga adalah linear. Dia kuasa 1. Dan yang ni, S tambah 3, yang ni tak sama. This is not equal. Tak sama. So, bila distinct linear factor, kita buat A tambah, just a constant, A per S tolak 3 tambah constant B over S plus 1. So, macam mana cara awak dah buat kan, nak apa ni, bandingkan kiri dan kanan. Okey, kalau saya buat cara, mungkin ada yang dah belajar ke, saya tak tahu, saya tak pasti. Okey, nama dia cover up method. Pernah dengar ke cover up method? Tak. Tak pernah, Tak. Okey, so yang ni nama dia cover up method. Sebab dia lagi mudah, tak perlu banding kiri dan kanan. Dia ada dia punya ni. Okey, contohnya kalau saya ada S tolak, untuk saya nak cari A, saya tunjuk cara yang macam mana saya dapat, tapi nanti saya tunjuk bila dah lama-lama tu boleh terus congak dalam otak je. Okey, contohnya step 1. Step 1 saya buat multiply, saya nak cari A, to find A. To find A, saya nak darab dengan dia punya yang ni, S tolak 3. Multiply. Kiri dan kanan. So, kalau saya buat macam tu, saya akan dapat S tambah 5 bagi dengan S tolak 3
S tambah 1 sama dengan A per S tolak 3 darab dengan S tolak 3 tambah B S tambah 1 darab dengan S tolak 3. Okey, apa yang next terusnya? Kalau yang ni saya darab dengan S tolak 3 juga. So the thing is, yang ni akan cancel. Ini akan cancel. 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 Tinggal yang ni saja. Okey, kemudian saya choose number 2. Choose S sama dengan 3. Sebab apa? Sebab bila saya choose S sama dengan 3, yang ni akan jadi kosong. So saya tinggal A saja. Dan saya masukkan S tu sama dengan 3. So saya akan dapat 3 tambah 5 bahagi dengan 3 tambah 1 sama dengan A. So A sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Okey. Kemudian nak cari B. Nak cari B buat benda yang sama juga. Kita multiply by to find A. So this is number 3. To find B. Saya tunjuk cara yang panjang sikit sebab saya nak bagi awak faham. Tapi bila dah awak faham tak perlulah buat step macam ni. To find B, multiply by S plus 1. So saya dapat S tambah 5 bahagi dengan S tolak 3. S tambah 1 sama dengan A. A kita dah dapat 2 per S tolak 3 darab dengan S tambah 1 tambah B. Okay, so kalau tengok kat sini, apa yang cancel out? Satu lagi, S tambah 1. Okay, so kita perhatikan ini adalah multiply. Okay, so ada yang cancel out, ini cancel out. Ini cancel, ini cancel. So, apakah yang menjadikan A ni, yang bendalah ni kosong, sebelah sini kosong? Bila S sama dengan negatif 1. Sebab apa? Bila negatif 1, yang apa ni? Yang ni akan hilang. Faktor ni akan jadi kosong. So, kita boleh buat apa dia tadi? Negatif 1 tambah 5 bahagi dengan negatif 1 tolak 3 sama dengan B. So, B sama dengan negatif 4 per negatif 4 sama dengan 1. Negatif pula, positif. Okay, so our partial fraction will be S plus 5 over S minus 3. S plus 1 sama dengan negatif, apa tadi? Positif kan? 2 per S tolak 3 tolak dengan 1 per S tambah 1. Okay, untuk linear, untuk evaluate Laplace inverse. So, Laplace inverse. Sebelah kiri dan kanan. So, apa tadi? Kalau ada dua benda yang macam ni, kita boleh asingkan. So, dia akan jadi. Dan dia punya faktor 2 boleh keluarkan. 2 Laplace inverse of 1 per S tolak 3. Tolak dengan Laplace inverse of 1 per S tambah 1. Okey, S tolak A ataupun S tambah A itu merujuk kepada apa? EAT. EAT. So exponential function. Apa ni? Be careful with sign. Kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Contohnya 2 tolak 3 kat sini, exponential 3t tolak dengan
exponential of minus t. So yang ni adalah kita kata L inverse of Fs. So this is equals to Ft. Okey, boleh? Okey, sekarang saya nak bagi cepat sikit. Kita tak perlu untuk cover up method ni sebab saya tak nak banyak-banyak kira nanti ni. Saya nak bagi cepat sikit. Ada persoalan setakat ni? Direct. Tak ada eh? Okay. Let's look at the next examples. Example nombor 2. Obtain the Laplace inverse for s squared minus 6 divided by s cubed plus 4s plus 3s. Okay. So kita nak keluarkan, kita nak jadikan dia sebagai partial fraction untuk yang ni. S kuasa 2 tolak 6 bahagi dengan s cube plus 4s squared plus 3s. So, awak nampak tak dia boleh keluar fakturkan dia kepada s. So, s kuasa 2 tolak 6 bahagi dengan s kuasa 2 tambah 4 s tambah 3. Okay. Boleh pecahkan lagi tak? Boleh. Boleh kan? Sebab yang ni 4 dengan 3. So yang ni 4 dengan positif 3. So 1 darab 3, 3. 1 tambah 3 jadi 4. So dia adalah 1 dengan 3. So darab S tambah 1, S tambah 3. So yang ni pun kalau ni tengok, ini adalah nama dia distinct linear factor. Masing-masing berbeza. Dan dia adalah linear, masing-masing kuasa 1. So, saya boleh buat dalam bentuk, so this is equals to, use black ink, A per S plus B per S plus 1 plus C per S plus 3. Okey, sekarang saya nak apply yang cover up method tu. So, saya nak darabkan semua dengan S ni dan jadikan S sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab bila S kosong, semua B dengan C akan mati. Okey, so saya tinggal A sama dengan, so kita jadikan yang kosong. So kosong kuasa 2 tolak dengan 6 bahagi dengan kosong kuasa 2 tambah 4 darab kosong tambah 3 sama dengan A. So A sama dengan negatif 6 per 3 sama dengan negatif 2. Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Saya sebab benda tu step yang tadi tu saya dah letak dalam otak. So saya pun masukkan apa? S tu sama dengan kosong. Okey, untuk cari B. Siapa boleh ni? Saya bagi tak sampai seminit pun kita dah boleh cari faktor. Kalau kita buat yang apa ni? Bandingkan koefisien kiri dan kanan tu macam akan mainkan banyak masa. So cuba awak buat. Dapat tak? B sama berapa? C sama dengan berapa?
Dah lebih seminit dah ni. Siapa B sama dengan negatif 3/2. Salah. 5/2. 5/2 betul. C C sama dengan 1/2. betul. Okey, so saya tunjuk macam mana dapat. Okey, ada yang nak saya slowkan sikit? Sebab kalau tak ada orang stop saya anggap semua orang boleh buat. Slow sikit. Slow Slow sikit sikit. Okey. Okey, macam mana dapat A ni tak ada. Okey, saya go back kat sini. Macam dapat A dulu. Okey, A sama dengan negatif 2. Okey, saya kata apa tadi? Sebab dia adalah S kuasa 2 tolak 6 bagi dengan S tambah 1 darab dengan S tambah 3. Sebab apa? Sebab S tadi kita dah darabkan untuk ke semua kiri dan kanan. So sebab tu tak ada S kat sini. Dan saya letak S sama dengan kosong. So set S sama dengan kosong. Sebab tu dapat yang ni akan jadi kosong. Yang ni kosong. Yang ni kosong. Okey, untuk B pula sama juga. Saya akan dapat B sama dengan S kuasa 2 tolak 6 bahagi dengan S darab dengan S tambah 3. Okey. So saya pilih S sama dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1 sebab tu dia A dengan C tu jadi cancel. Jadi darab dengan kosong. So yang ni akan jadi negatif 1 kuasa 2 tolak 6 bagi dengan negatif 1 darab dengan negatif 1 tambah 3. So akan dapat negatif 5 bahagi dengan ni jadi 2. 2 darab negatif 1, negatif 2. Jadi 5/2. Okey, boleh? Kalau awak tak letak yang ni pun tak, kalau contohnya step yang ni, kalau awak tak ada step yang ni pun tak apa. This is just guidance. Kalau tak ada tak apa. This is to guidance. Okey, untuk C apa dia? C S kuasa 2 tolak 6 darab dengan S tambah 1. So pilih apa? Pilih S sama dengan Tolak 3. minus 3. Yes. So kalau macam tu saya letak. So minus 3 akan jadi 9 tolak 6 bahagi dengan 3 darab dengan negatif 3 tambah 1. Dapat berapa? 3 bahagi dengan negatif 3 darab dengan negatif 2. Kan? So dapat apa? 1/2. Yes. 1/2. 1/2. Sebab ini negatif-negatif dapat positif dan 3 dapat 1. Okey. Boleh? Boleh, Doktor. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, so kita buat S kuasa 2 tolak 6 bagi dengan apa? S plus 1, S plus 3. Ulang balik. Sama dengan A adalah minus 2 over S tambah dengan 5/2 S tambah 1. Kemudian tolak dengan, tambah. Ya. Semua positif kan? Okey. Tambah 1/2 darab S tambah 3. Okey, so untuk linear Laplace transform, saya guna warna hijau lah pula. So Laplace transform, left and right. So saya dah pecahkan satu-satu. Yang ni pun sama juga, tak muat. Okey, so macam biasa kita boleh keluarkan faktor. Yang ni adalah S bukan 5 takut tak nampak. So negatif 2, 1/S apa dia?
1. Yes, 1. Constant 1 saja. So darab dengan 1 tambah dengan 5/2. S tambah 1 jadi exponential minus T. Exponential minus 1T. Tambah dengan 1/2 darab dengan exponential S tambah 3 maksudnya negatif 3T. Okay, so ini adalah F of T. Okay, sebab yang ni adalah 2 darab 1, 2 je lah. Takut nampak macam 21 pula. So macam mana dapat ni? Guna Laplace table. So kalau ingat tak ada masalah, tapi kalau tak ingat tak apa, kita akan provide Laplace table dalam test dengan quiz. Okey, boleh ke? Boleh kan? Nampak senang sikit. Boleh. Okay. Now, let's look at the next example. Kalau saya ada yang macam ni. L inverse for S squared over S plus 1 cube. Okay, yang ni nama dia apa? Nama dia repeated linear factor. So, repeated. Mana nak tulis? So rasanya awak dah, saya tak boleh buat sambungan. Saya boleh buat S kuasa 2 per S plus 1 cube. Dia akan jadi A over S plus 1 tambah B over S plus 1 squared plus C over S plus 1 cube. Okay. Untuk kenapa dia pecah-pecah yang macam ni, dia ada sama juga dengan macam kita buat apa ni, binomial tu. Contohnya kalau saya ada 1/16, tu saya boleh buat yang ni sama dengan 1/2 kuasa 4 kan. So dia akan jadi 1/2 tambah something, saya katakan K lah, saya tak tahu dia punya faktor apa. So saya boleh buat 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8, macam tu lah. Contoh dia punya ni. Kenapa dia keluarkan jadi macam tu. Okay. Okay, so tujuan kita nak cari A, B dan C. Okay. Constant mana yang paling mudah nak cari sekali? Constant 1. Constant 1? Maksud saya A, B atau C, antara Oh, A, B dengan okay. C ni. Saya rasa C. Sebab apa? Sebab A positif. kalau saya guna cover up method tadi, saya darabkan dengan S tambah 1 kuasa 3 kiri dan kanan, A dengan B akan jadi kosong, tinggal C saja. Nampak tak? Tak sangat. Tak nampak Okay. So contohnya saya buat untuk constant C. Okay. S kuasa 2 darab dengan S tambah 1 kuasa 3 sama dengan A darab S tambah 1 tambah B darab S tambah 1 tambah C darab S tambah 1 kuasa 3, dan yang ni saya darab dengan S tambah 1 kuasa 3, yang ni darab S tambah 1 kuasa 3. Okay, so kemudian kalau saya set S sama dengan minus 1, sebab dia akan jadi kosong, so yang ni akan jadi, yang ni memang cancel out lah.
Jadi ini, so yang dia akan jadi kosong, yang dia akan jadi kosong. Ini akan tinggal C saja. So saya akan dapat C sama dengan S squared, iaitu minus 1 squared sama dengan 1. Okey. Okey, nampak Sebab tu saya kata C lagi senang sebab dia kalau saya darab dengan S tambah 1, faktor B dengan C tu dia tak hilang walaupun, dan kalau saya masukkan S tu sama dengan negatif 1, dia akan jadi B divided by 0. Kita tak nak division by 0. Okay, so kita dah dapat C. Okay, keadaan yang kedua, kalau macam ni, kenapa saya tak nak bandingkan kiri dengan kanan? Sebab saya takut awak ataupun mungkin kita semua akan buat algebraic, apa nama dia? Kesilapan algebra, algebraic mistake ataupun algebraic error kalau tak nak ni. Okey, kalau saya nampak macam ni, saya boleh buat macam ni. Macam mana saya nak buat? Saya kata pick ataupun choose S. Any S. Simple S ataupun saya kata pick choose S, simple value. Bukan simple lah, easy. Easy to evaluate. Contohnya dalam kes ni saya kata let S sama dengan kosong. Paling senang kosong. Sebab apa? Sebab bila saya buat kosong, saya akan dapat yang right hand side akan dapat kosong sama dengan A per 1 tambah dengan B per 1 kuasa 2 tambah dengan C berapa tadi? C sama dengan 1 per 1 kuasa 3 1. Okay, so A tambah B sama dengan negatif 1. Okay, untuk dapatkan the next equation, sebab kita ada dua unknown, kita kena ada dua equations. So, apa lagi yang tak ada? Nombor apa lagi yang kita tak pilih? Kalau saya let S sama dengan berapa? Negatif 2. Negatif 2, boleh. Sebab apa? Sebab dia akan jadi cantik sikit. So, akan dapat apa tadi? Mana dia punya equation? So, jadi 4. 2 kuasa negatif 2 kuasa 2. 2 kuasa ke-4. Jadi negatif 1 kuasa 3. Sama dengan A per negatif 1. Tambah dengan B per 1. Sebab positif. Tolak dengan 1. Sebab 1 per negatif 1 kuasa 3. Okay, so A dengan B akan jadi, so minus A plus B sama dengan berapa? Negatif 3. Dan kita juga ada A plus B sama dengan negatif 1. So awak selesaikan dapat apa? Satu dengan negatif 2. Yes, so A is 1, B is minus 2. So in that case, kalau kita kumpulkan semua S kuasa 2 bagi dengan S tolak ke tambah tadi, S tambah 1 kuasa 3 sama dengan 1 per S tambah 1 tolak 2 per S tambah 1 kuasa 2. C berapa tadi? C sama dengan 1 tambah 1 per S tambah 1 kuasa 3.
Okey, benda ni ada tak dalam Laplace transform? Ada. Ada kan, dia berulang-ulang. So kalau saya buat ni, saya ringkaskan, yang ni apa dia? So Laplace transform right hand side, left hand side. So yang ni adalah exponential of minus t. Minus 2 sebab 2 ada constant. So dia adalah t kuasa n. N adalah 1. T kuasa 1 bagi dengan n factorial, 1 factorial darab dengan e to the minus t tambah dengan 1 per t kuasa 2 bagi dengan 2 factorial darab e to the minus t. So jawapan akhir adalah e minus t minus 2 t e to the t plus 1/2 e squared e to the minus t. Okey, saya bagi awak rehat 5 minit kejap untuk digest, tengok balik. Kita kembali dalam 9-7 minit. Apa dia? Okey, saya dah rekod. Okey, 5s cube minus 6s minus 3 divided by s cube s plus 1 squared. So yang ni kita ada, yang ni tak ada masalah s kuasa 3 sebab s kuasa 3 tu macam 1 per apa? N tambah 1. So dia merujuk kepada t to the power of n. Mungkin t kuasa berapa? T kuasa 3 maksudnya 3 tolak 1, 2. So dia akan merujuk kepada t kuasa 2. Dan kita perlu cari dia punya coefficient. So yang ni adalah a over s cube tambah dengan b over s plus 1 plus c s plus 1 square. So masih lagi linear tapi repeated linear factor. Okey. So saya nak tanya awak, boleh tak dapat A? Terus A sama dengan berapa? Congak je. Tengok S, dia punya faktor A tu ada S kuasa 3. S tu sama dengan berapa? Yang lain semua akan jadi kosong. Negatif 3 ke doktor? Yes, negatif 3. Terus dapat kan? Sebab apa? Sebab yang lain S tu sama kosong. So yang tinggal negatif 3 bahagi dengan 1 kuasa 2. So kalau saya nak tulis, dia akan dapat negatif 3 bahagi dengan 1 kuasa 2 sama dengan negatif 3. Okey, yang kedua, apa yang paling mudah? C ke B? Saya tulis ya C. C paling senang sebab apa? Sebab kita boleh matikan dengan S tambah 1. Dan let S sama dengan berapa? Okay. So S sama dengan, yang menjadikan dia kosong, S sama dengan tolak 1. So dia akan jadi 5 darab negatif 1 kuasa 3 tolak 6 darab negatif 1 tolak 3 bahagi dengan apa dia? Negatif 1 kuasa 3. Yang ni jadi cancel out. Okey, dapat apa? Dua. Yes, positif 2. Okey, untuk cari B macam mana?
darab dengan S tambah 1. Okey, so saya boleh pilih S sama dengan 1. Saya tak boleh pilih S sama kosong sebab kalau S sama kosong, yang ni jadi akan bahagikan, yang A ni akan bahagikan dengan kosong. So, kena pastikan yang ni tidak ada pembahagian dengan kosong. So, kalau saya pilih choose S sama dengan 1, so saya masukkan saja kat sini. Dia akan jadi A sama dengan negatif 3. Sekejap, saya boleh buat kat sini je dulu. 5 darab 1 kuasa 3, tolak 6 darab 1, tolak 3, bahagi dengan 1 kuasa 3, 1 tambah 1. Betul, bukan negatif 1 ada. Apa dia? Negatif 1 ke 1? 1 sebab negatif 1 ni kita dah ada untuk C. Kita dah cari untuk C. Dan Dia tak kalau boleh saya sama. buat, apa dia? Oh, dia tak boleh negatif 1 lagi lah. Tak boleh. Kalau awak, lagipun kalau awak masukkan negatif 1, dia akan dibahagi dengan kosong. Betul tak? Okey, betul. Okey. So, sama dengan A apa dia? A adalah negatif 3/1 tambah dengan B adalah 2/1 tambah 1 tambah dengan C/2 kuasa 2. B, doktor. Apa dia? Oh, kita Kita cari B. Silap. Sorry. Bukan C. B/2 tambah dengan C adalah 2/4. So, B sama dengan, ringkaskan. 3. B sama dengan, yes, positif 3. B sama dengan 3. Okay, so kalau saya ni balik, inverse transform for this guy, apa-apa je lah, sama dengan inverse transform untuk A negatif 3 bagi dengan S kuasa 3 tambah dengan B adalah 3, 3 inverse transform untuk 1/S tambah 1. S tambah 1 kan? Okay. C berapa tadi? C sama dengan 2 tambah 2 inverse transform untuk 1 plus S kuasa 2. Saya skip step, kalau jangan nanti kalau ni awak jangan skip lah. Saya skip step sebab saya nak pergi ke satu lagi, iaitu quadratic factor. Okey, dapat apa yang ni? Final answer. So negatif 3 darab dengan Tak. yang ni bukan E Darab sebab 1. dia bukan tambah 1, dia tak ada apa-apa. Dia akan melibatkan apa ni, factorial. So T kuasa 2 bagi dengan 2 factorial. Sebab apa? Sebab yang ni adalah, awak kena ingat, yang ni adalah N tambah 1. Yang ni cuma, so N sama dengan 2. Yang ni adalah N factorial. Okay, so yang ni tambah dengan 3T e to the minus T tambah 2T e to the minus 2 minus. Sekejap, yang tu ada T ke? Yang tu tak ada T lah. Sebab dia tak ada kuasa. So T e to the minus 1. This is F of T. Jarak sangat ni.
Okey, senang kan? Senang je sebenarnya. Okey, last ke apa? Okey, dua lagi untuk satu contoh yang kalau kita tak boleh nak pecahkan ataupun kita tak boleh nak factorize. Okey, contoh, example. Saya ada 9S tambah dengan 14 divided by S tolak 2 dengan S kuasa 2 tambah 4. Okay, S kuasa 2 tambah 4, kita tak boleh nak, tak boleh nak factorize sebab dia akan melibatkan complex number. Dan kita nak real saja. Okay, kalau dia tolak tak ada masalah. So dia akan jadi S kuasa 2 darab dengan S tambah 2. Tapi kalau dia tambah, tak boleh nak buat. So yang ni melibatkan nama dia apa? This is quadratic factor. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang tak ingat. Macam mana nak buat kalau quadratic factor? So, yang ni macam biasa, yang ni untuk linear, tak ada masalah. A per S tolak 2 tambah dengan, bila ada quadratic factor, kita kena buat BX tambah C divided by S squared plus 4. X pula, saya pun dah BS. So, untuk quadratic factor. Okey, macam mana nak buat? Cari constant yang paling senang nak eliminate. Bukan, paling senang kita nak eliminate orang lain. So, constant apa yang paling mudah kita nak dapat? Constant A. Yes. Saya dah tulis pun. Sebab apa? Sebab awak boleh darabkan kiri dan kanan dengan S tolak 2. Kemudian jadikan S sama dengan 2. So, dapat apa? A sama dengan 9 kali 2 tambah 14 bagi dengan 2 kali 2, 2 kali 2, 4 tambah 4. So, 18 tambah 4 bagi 8 sama dengan 4. Betul ke? Check. Betul. Alright. Okay, next one. Okay, yang kedua ni dia, yang ni terpaksa lah awak kena darab kiri dengan kanan dengan darab dengan S kuasa 2 tambah 4. Sebab kita nak batikan apa? Bukan S tambah 2 tambah. Kita darab dengan semua faktor. Contohnya, okay, saya buat macam mana. Okay, saya darab 9S tambah 14 sama dengan A darab S kuasa 2 tambah 4 tambah dengan BS tambah C darab dengan S tolak 2. Okey, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Sebab saya darabkan ke semua ni saya bawa ke kanan. So, multiply by Q of S. Oh, bukan Q, denominator of S. The denom of S. So, yang kat bawah ni. Sebab tu dapat yang ni. Kemudian saya bandingkan yang paling mudah. Okey, kalau saya nak tengok S, saya tak nak tengok, saya tengok yang mana yang paling mudah, iaitu kalau saya tengok S kuasa 2. Look for S squared term. S squared term ada tak? Tak ada, kosong. So, sama dengan 4 darab dengan S kuasa 2 tambah dengan S kuasa 2 tak nak.
kita nak ambil yang faktor saja, sama dengan B. So B sama dengan negatif 4. Nampak tak kenapa saya buat macam tu? Nampak. Nampak kan? Sebab saya ambil yang extreme end. Maksudnya apa? Saya ambil yang ni dengan saya ambil yang ni dengan sini. Sebab ini akan jadi B S kuasa 2 tambah something-something tolak dengan 2C. So, sama juga dengan yang kedua, kalau saya tengok kepada yang S kuasa kosong ataupun constant, so akan jadi 14 sama dengan, akan jadi 4 darab 4, 16 tolak dengan 2C. So, C sama dengan 1. So, saya tak perlu risau darab, tak perlu darab dengan kesemua sekali. Ambil yang mana penting sahaja. Okey. So, kalau kat sini, kita tengok balik. So, dia akan jadi, kesemua ni akan jadi 9S tambah 14 bahagi dengan S tolak 2. S kuasa 2 tambah 4 sama dengan A sama dengan 4 per S tolak 2 tolak dengan 4 S tambah 1 bahagi dengan ataupun saya takut awak keliru kalau saya buat macam ni. Sini tambah, sini adalah tolak. Okey, so yang ni boleh pecahkan lagi tak? Boleh pecahkan lagi sebab nampak tak yang ni adalah 4 S tolak 2. Kita bukan dalam bentuk form yang Laplace lagi. So yang ni akan jadi tolak dengan 4 darab dengan S over S kuasa 2 tambah 4 tambah dengan, so saya nak jadikan dia macam ada, kalau saya buat macam ni, 2 S kuasa 2 tambah 4. Sebab apa? Sebab ingat tak, dalam Laplace transform, kita ada untuk cosine K of T, iaitu dia punya Laplace transform adalah S bahagian S kuasa 2 tambah K kuasa 2. Dan untuk sin T, sin KT, Laplace transformnya adalah K over S squared tambah K kuasa 2. So dalam kes ni, this is K sama dengan 2. Yang ni adalah K kuasa 2. So yang ni adalah K sama dengan 2. Okey, nampak ke? So dia akan jadi Laplace transform F of T sama dengan apa dia? 4 e to the minus plus dua T Tolak 4 tolak 4 cosine. Cos Cosine. 2T. 2T tambah 1/2 sin 2T. Okey, boleh?
Boleh. Okay, cuma peringatan sedikit, mungkin kalau ada masalah bahagian satu, bahagian yang nak cari faktor A, B or C, cari dia punya constant. Dan yang kedua masalahnya adalah mungkin daripada inverse Laplace. Okay, so yang tu awak kena ni lah. Kena macam mana nak tengok dia punya tu. Okay, let's go to yang lain tu saya, awak boleh tengok contoh. Cuma saya nak, ini yang penting iaitu initial value problem. Initial value problem maksudnya when t sama dengan kosong. So, initial value problem. So, maksudnya t sama dengan kosong. Okey, contoh. Saya ada y derivatives sama dengan, this is in term of t, e to the t. And then when y is 0, dia akan dapat 2. Find, soalan dia find yt using Laplace transform. Okey, yang ni kalau kita nak Laplace transform, kalau kita Laplace transform kiri dan kanan, Laplace for y prime sama dengan Laplace for e to the t. Ingat lagi tak formula? Formula untuk Laplace derivatives. Derivative of any function. Okey, tak apa. Kalau tak ingat tak apa, kita berlatih. Bila berlatih kita akan jadi ingat insya-Allah. Okey, so untuk derivative dia adalah s darab dengan Laplace of y tolak dengan y kosong sama dengan e of t adalah 1 per s tolak 1. So, kalau kita apa yang kita nak cari? Kita nak cari adalah this guy. Okay, so kalau saya buat, tak apalah saya tulis yang skema dulu. So, Laplace of y sama dengan 1 per s tolak 1 tambah y kosong apa dia? Y kosong sama dengan 2. Tambah dengan 2. Dan bahagikan kiri dan kanan dengan 1 per s. So akan dapat 1 per s darab s tolak 1 tambah dengan 2 per s. Okey, boleh tak kita transform directly daripada sini? Boleh. Boleh ke? Are you sure? Tak, yang 1 per S darab dengan S tolak 1 tu. Yes, yang ni. Tukar Yang ni dulu. kena buat partial fraction. So kalau saya buat kat sini side problem. Saya buat kat sini 1 per S darab dengan S tolak 1 sama dengan A per S tambah dengan B per S tolak 1. Okey. Okey, nampak tak A sama berapa? Terus dalam otak awak A masukkan apa? Negatif 1, yes. Terus B sama dengan 1. 1, yes. So nampak tak cepat kalau kita buat guna yang cover up method tu. Tak perlu nak buat darab kiri dan kanan. So apa ni? Congak dalam otak je. Okay, so yang ni sama dengan A per S. So negatif 1 per S tambah dengan 1 per S tolak 1 tambah 2 over S. So
Untuk cari YT, so Laplace inverse of Fs sama dengan YT sama dengan negatif 1/s adalah sekejap, kita boleh selesaikan lagi ni. Dia akan jadi simplify kan? Sebab ada ni, 1 dengan 2. Boleh simplify. So, sama dengan 1 jadi 1/s tambah dengan 1/s tolak 1. Sebab yang ni tambah dengan yang ni. So, YT sama dengan apa dia? 1/s adalah constant 1. 1. Yes, tambah dengan S tolak 1 adalah E to the minus T. Mudah Betul. kan? Yes. Yang awal-awal tu S Sekejap. E bukan lah. E minus T. E tambah T sebab dia minus. Okay, sorry. Okay, apa dia? Yang awal tu dia memang formula dia Awal-awal S, yang mana? LY tolak. Yang petak ni. Betul buat petak. Dalam peta, ha? Ni dia memang formula dia S Laplace Y tolak Y0 kan. Yes, yang ni saya dah tunjukkan minggu lepas. Oh, okay, Yang betul. apa ni, kalau contohnya kalau saya ada of Y ataupun F dalam lecture notes ada F n prime of T. Dia akan jadi something S darab L SM L of T tolak dengan summation K sama dengan kosong atau panjang. Okey, yang ni formula awak boleh tengok. Dan dalam Laplace table pun ada formula ni, so tak perlu risau. Dan tak adalah kita akan pergi ke kuasa tinggi sampai 10, tak adalah sampai situ. Rasanya sampai maksimum pun sampai 3 sahaja. Okay, betul. Okay, let's look at, senang kan, nampak tak kesenangan dia? Okay, satu lagi, first order differential equation, dan nanti kita akan pergi kepada second order. Okay, another example. Y prime plus 3y equals to 3 and y at 0 sama dengan kosong. Okay, yang ni senanglah sebab dia akan jadi kosong. Okay. Sama juga yang tadi, kita laplaskan kedua-dua belah. So dia akan jadi Laplace on y prime plus 3 Laplace on y sama dengan Laplace on 3. Okay, ulang balik. So yang ni akan jadi Laplace of y tolak dengan y at kosong. Saya buat macam tu je, y at kosong sebab dia panjang ni. Tambah dengan 3 Laplace of y sama dengan Laplace of 3 adalah 3/s. Sebab awak boleh keluarkan 3 tu keluar. Okey, kalau saya panjang sangat Ly ni, saya kata let Laplace of y ni saya buat big Y. Senang nak tulis satu saja. Okey, so saya ada S big Y tolak kosong tambah 3 big Y sama dengan 3/s. Okey, kalau saya fakturkan big Y S tambah 3 sama dengan 3/s. So big Y sama dengan 3 bahagian S. S tambah 3. Okay, so ini adalah side problem. Side problem kalau saya buat
apa dia sini. Tiga per S tambah 3 sama dengan A per S tambah B per S tambah 3. So A sama dengan 1. yes, A sama 1 sebab S sama kosong, B sama dengan Negatif 1. yes, minus 1. So saya rasa awak dah expert lah sikit. Okay, so Y sama dengan, saya boleh masukkan balik, 1 per S tolak dengan 1 per S tambah 3. So yang ni direct to the point which is, so Y of T sama dengan yang ni saya tulis je, 1 tolak apa dia? E power of negative 3. Yes, exponential minus T. So awak nampak tak kegunaan Laplace transform? So kegunaan Laplace transform, kita tak perlu guna yang banyak method yang kita buat sebelum ni. Apa dia? Undetermined coefficient, inverse order, exponential, shift dan sebagainya. Kita boleh buat sahaja macam ni. Asalkan dia memenuhi kriteria. Okay, yang tu yang first order ni. Kalau let's say kalau kita ada second order differential equation. Okay, let's see another example. If you have y double prime tambah 4y prime tambah 8y sama dengan kosong. And then initial value y at 0 sama dengan 2. Y at 0 for derivative sama dengan kosong. Alright. Boleh? So, yang ni, key point dia kat sini adalah macam mana nak guna untuk second derivative Laplace transform. Okay. Saya rasa sampai kedua boleh ingat je, tak ada masalah. Dia senang saja. So, kalau saya buat, yang ni adalah Laplace transform untuk second derivative tambah 4 darab Laplace transform untuk first derivative tambah 8 sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab kalau Laplace kosong sama kosong, sebab kalau ingat Fs Laplace transform sama dengan from 0 to infinity e to the minus st darab dengan Fs which is 0, in this case 0 and dt, so dia akan jadi kosong. Okay, so kalau saya kembangkan untuk Laplace of derivatives, saya dapat S kuasa 2 Laplace of Y tolak dengan S Y at 0 tolak dengan Y at 0 derivatives tambah 4 of S Y tolak dengan 4 of Y kosong tambah okay. Yang ni kena nampak sikit. So yang ni saya highlight ni adalah kita kembangkan daripada second derivative ke sini. Dan untuk highlight yang kedua, warna apa nak guna? This color.
So yang ni untuk yang ni. Saya dah kembangkan, awak boleh buat dalam bentuk ni. 4 darab yang ni tu saya kembangkan terus dapat yang tu. Be careful with factor. Okay, saya nak ringkaskan, saya akan buat Laplace L tu jadi Y big Y. So jadi S kuasa 2 big Y tolak dengan S Y kosong apa dia? Y kosong darab dengan 2 tolak kosong tambah dengan 4S big Y tolak dengan 4 of Y kosong sama dengan 2 tambah 8Y. Okey. So kita kumpulkan Y dan letak yang tak ada kena-mengena dengan Laplace transform tu sebelah kanan. So nampak messy sikit. Sekejap saya susun bagi cantik, akan dapat Y S kuasa 2. Mana lagi yang Y tambah dengan 4S tambah 8. Tolak yang ni adalah 2S tolak 8 sama dengan 0. So ini ya. Okay, are you guys with me so far? Boleh ikut ke? Boleh. Boleh. Okay, so Y sama dengan 2S tambah 8 bagi dengan S kuasa 2 tambah 4S tambah 8. Okay, boleh factorize tak? Boleh. Factorize guna macam mana? Yang ni, yang bawah ni boleh 4 factorize. dengan 2. Sebab kita nak tak jadikan dia boleh. dalam bentuk partial fraction. Tak boleh kan? Tak. Tak boleh. So bila tak boleh, awak boleh guna cara yang ni. Kalau saya guna apa ni, nama dia completing the square. Completing the square saya nak buat macam mana? S tambah 2 kuasa 2 tambah dengan 4. Okey. Ada yang ada masalah completing the square? Saya harap semua dah expert at this stage. Dia tengok kat sini saja completing the square, tengok dekat vektor kat sini. Bagi dengan 2, terus bagi dengan tambah 2. Kalau dia negatif, dia akan jadi negatif. Okey. Kemudian kalau saya buat lagi, so saya nak buat dalam bentuk something square, benda yang sama atas dengan bawah. So kalau saya kembangkan benda ni, saya buat 2 S tambah 4 bahagi dengan S tambah 4, S tambah 4 pula. S tambah 2 kuasa 2, S tambah 2 tambah 4 tambah 4. Nampak tak dia macam pattern dia akan ada cosine dengan sine. Output dia. So dalam otak awak tu dah sepatutnya dah nampak dia punya apa? Form dia macam ada cosine dengan sine. Saya cuma nak jadikan dalam bentuk tu sahaja. Okey. So sama dengan 2 S tambah 2 bahagi dengan S tambah 2 kuasa 2 tambah 4 tambah dengan 2 darab
Doktor, bukan yang 2 darab dengan 4 eh? 2 darab dengan 4. Yang mana tu? Which one? Yang kedua punya equation untuk dalam Y tu. Sebelah dia. Dalam Y ni? Tak, yang sebelah dia. Sebelah dia yang ni? Bukan 2 darab 4 eh? 2 darab 4 tak. Sebab kalau sebab saya nak jadikan dia yang ni, nampak tak yang atas ni? 2S tambah 8. So kalau ni, kalau saya kembangkan, yang ni akan jadi 2S tambah 4 tambah 4. Okey, so sebab tu dia dapat 4 kat sini. Kemudian saya pisahkan 2 darab kat sini. Yang ni pun akan jadi 4 juga. Sebab apa? Sebab saya nak match. Yang ni apa dia? Yang ni adalah K kuasa 2. K sama dengan 2. So yang ni adalah 2 darab K. So this is like 2 darab dengan K. Menjawab soalan ke? Terima kasih doktor. Okey, sama. Saya nak keluarkan yang sepatutnya. Yang nampak dia punya form tu. Okey, so kalau tanpa yang ni S tambah 2, bila ada something tambah 2 kuasa 2 ni, dia akan melibatkan apa dia? Exponential. Dan kalau dalam bentuk form apa dia? S per S kuasa 2 tambah K, ingat tak lagi yang ini adalah cosine. Tapi kalau dia S tambah A, dia KT, dia mesti ada e to the minus AT. Sama juga dalam kes ni, so Y inverse, YT sama dengan Y inverse, which is Laplace inverse, jadi 2, e to the minus 2t darab dengan cosine of 2t, tambah dengan 2 adalah koefisien kat depan, darab dengan e to the minus 2t sin 2t. Sekali lagi. Ada soalan ke? Sebab sini 2 adalah faktor 2. Sini 2 adalah faktor 2 kat sini. Okay, contoh last example sebelum kita tamat untuk hari ini. Kalau sempat satu lagi kita buat, tapi kalau tak sempat tak apalah, kita yang last lah, examples. X double dot plus 4x equals to e to the minus t. And then x initial is 0 and x2 equals to 1. Tahu tak apa maksud yang double dot kat atas ni? Kuasa differential. Derivative with respect to t. Maksudnya kalau double dot tu dia khas untuk derivative of respect to t, dengan masa. So rate of change with time. Dia bukan with space ataupun dengan temperature ataupun dengan benda lain. Dia khas untuk with respect to t. So selalunya kalau double dot tu dia adalah merujuk kepada force. Sebab dia melibatkan acceleration. Okey, tak apa yang tu fizik sikit. Kita kembali kepada matematik. So Laplace transform for x double dot plus 4 Laplace transform untuk x sama dengan Laplace transform untuk e to the minus t. Okey, saya nak buat Laplace of x ni sama dengan big X. Sebab ringkas. Okey, so apa dia tadi formula? S
kuasa 2 darab dengan big X tolak dengan S of X at 0 tolak dengan X dot at 0 formula tadi tambah dengan 4 big X sama dengan 1 per S tolak 1. Tolak jadi tambah. Okey. So daripada sini apa dia X dot sama dengan 1 into sama dengan 2. So kita tulis balik S kuasa 2 big X tolak dengan S darab 2S tolak dengan 1 tambah 4X sama dengan 1 per S tambah 1. Okey, ada apa soalan setakat ni? Straight to the point saya rasa. So kalau saya faktorkan X, big X, S kuasa 2 tambah 4 sama dengan 1 per S tambah 1 tambah 1 tambah 2S. Okay, so X sama dengan 1 per S tambah 1 S kuasa 2 tambah 4 tambah dengan 1 tambah 2S per S kuasa 2 tambah 4. Okey, apa masalah kat sini? Masalahnya, yang ni ada masalah tak? Yang this yang ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tak ada, dia cuma by itself. So kalau ni saya boleh kembangkan kepada 1 ataupun A per S tambah 1 tambah dengan BS tambah C over S squared plus 4 tambah dengan 1 per, kalau saya tak nak buat 1, saya nak buat 2. 2. So dia akan jadi 1 per 2 tambah dengan 2S. Okay. Okay, expected answer. Apa dia? Sebelum kita teruskan cari B, D, S dengan C, expected answer sepatutnya ada apa? Ada sign ni doktor. Yes. Sebab apa? Sebab yang term yang ni. This term. This term. Yeah, this term untuk cosine. Kemudian yang ni adalah, yang kedua, yang ni adalah sekali lagi. Yang ni yang ungu ni adalah this is cosine. Yang ni adalah yang kuning merujuk kepada sine. Tak nampak kuning. Tak nampak. Yang ni sama juga. S kuasa 2 tambah 4. S kuasa 2 tambah 4 ni sama ada cosine atau sine. S tambah 1 merujuk kepada exponential. Okey, saya tak sempat masa, tak ada nak tulis masa. So kalau ni akan dapat, awak guna cara yang saya buat tadi. Yang tadi apa, untuk cari A dengan B. So awak buat 1 per to find A, B, C. 1 per S tambah 1. S kuasa 2 tambah 4 sama dengan A per S tambah 1 tambah. So guna cara tadi dapat A sama dengan
1/5. B sama dengan negatif 1/5 dan C sama dengan 1/5. So jawapan akhir X of T sama dengan e to the minus T over 5 plus 9/5 cosine of 2T plus 3/5 sine of 2T. So ini try, ini di DIY lah. Okay? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada so semua straight to the point, cuma apa yang penting kat sini adalah macam mana nak cari expression untuk Laplace transform second derivative ataupun Laplace transform untuk higher derivatives, dan macam mana nak guna table of Laplace Laplace table daripada Laplace kepada yang original equation. Okay, so kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Lupa saya nak bagi tahu. Hari Rabu akan ada kuis nombor 3. So kepada yang tak datang tu, 6 orang. Saya perasan yang selalu tak ada 6 orang tu. Hidup lagi ke dia orang? Nanti saya check lah siapa yang tak ada tu. Kepada kawan-kawan yang awak nampak tak ada tu, boleh tolong ni. Sebab hari Rabu ni kita akan ada kuis. Bahagian Laplace transform. Laplace transform, sekejap saya tak pastilah sampai ke berapa. Saya rasa untuk transform saja, tak perlu yang kita buat hari ni tak masuk. Kita buat yang minggu lepas je masuk. Macam mana nak cari Laplace transform. Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat tu saja.